أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إنك لا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Saudara jemaah Jumaat yang mulia, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga sentiasa terlimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ahli keluarganya yang suci dan mulia. Pertama kali saya berpesan pada diri saya sendiri dan jamaah sekalian, marilah tingkatkan selalu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada hari yang mulia ini, saya ingin mengajak hadirin sekalian untuk menjenak merencanakan amalan-amalan utama kita di bulan Ramadan. Sesungguhnya puasa di bulan Ramadan merupakan satu daripada rukun Islam yang 5. Dan amalan di bulan Ramadan ini ada beberapa amalan, maka pada hari ini saya akan membahas 4 amalan utama agar kita mampu mengamalkan di bulan Ramadan ini sebaik-baiknya. Yang pertama, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeza antara yang hak dan yang batil. Kerana Al-Quran adalah petunjuk ilahi, Al-Quran memulainya dengan pernyataan yang sangat tegas, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sayangnya seringkali kita merasa sudah saat menguasai Al-Quran, padahal membacanya saja masih malas. Maka Ramadan ini kesempatan untuk mengulang bacaan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran baginya. Ibnu Mas'ud berkata, "Bagaimana aku membaca Al-Quran sementara ia turun padamu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku suka mendengar dari orang lain." Demi mendengar bacaan Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitiskan air mata dan meminta Ibnu Mas'ud untuk menghentikan bacaannya. Ayat yang membuat beliau sallallahu alaihi wasallam menangis adalah, "Fa kaifa iza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida." Bermaksudnya, maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka orang kafir itu sebagai umatmu. Khalid bin Walid, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kali mengambil Al-Quran, ia menangis, menitiskan air mata, menangis seri berkata, "Aku sibuk hingga tidak sempat membacamu kerana jihad, kerana berperang." Bayangkan, Khalid bin Walid menangis kerana sibuk berjihad, berperang. Sementara kita, apakah kesibukan kita sehingga tidak sempat membaca Al-Quran? Bagi kalangan awam, orang biasa, Ramadan menjadi kewajipan untuk membaca Al-Quran, memperbaiki tilawah dan menguruskan ilmu tajwid. Sementara bagi orang kalangan alim ulama, Ramadan menjadi bulan tadarus Al-Quran secara ilmu pengetahuan. Kedua, Ramadan adalah bulan Qiyamul Lail. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih." Barang siapa melakukan qiyam Ramadan kerana iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Rawahu Bukhari wa Muslim. Maksud dari kata qiyam Ramadan adalah sembahyang tarawih sebagaimana yang dibahaskan oleh para ulama. Pada mulanya sembahyang tarawih ditunaikan secara perseorangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbang jika ditunaikan berjamaah maka hukumnya akan jadi wajib. Maka itu beliau menunaikan sendirian. Lalu di zaman Umar bin Khattab, tarawih ditunaikan secara berjamaah, mengingat orang-orang sudah mulai penat langsung untuk menunaikan tarawih bersendirian kerana sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup sembahyang tarawihnya dengan sembahyang witir. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya,
doa waktu apa yang paling didengar Allah? Beliau menjawab, pada penghujung malam. Aisyah menceritakan, min kullil laili qad altara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fantaha witruhu ila sahari. Artinya, pada setiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan sembahyang witir dan sembahyangnya berakhir sampai waktu sahur. Ketiga, Ramadan adalah bulan sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling pemurah, dan di bulan Ramadan beliau lebih pemurah lagi. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Rawahu Baihaqi. Dan bersedekah tidak harus menunggukan kaya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yang maksudnya pahala sedekah 1 dirham mengalahkan 100,000 dirham. 1 dirham ni mengalahkan 100,000 dirham. Seorang sahabat bertanya, bagaimanakah mungkin ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, bandingkan seorang kaya raya yang memiliki harta banyak, dari dia mengambil 100,000 dirham dari hartanya dan bersedekah dengannya. Lalu ada seorang miskin yang hanya punya 2 dirham sahaja, dan ia bersedekah dengan 1 dari 2 dirham itu. Ini maksud 1 dirham mengalahkan 100,000 dirham. Kerana itulah Ali bin Abi Thalib berkata, jangan malu bersedekah walaupun sedikit, sebab kebaikan kita dinilai pada pemberiannya walaupun sedikit. Keempat, Ramadan adalah bulan taubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu ila Allah wa astaghfiruh fi kulli yaumin 100 marrah. Artinya, wahai umat manusia, bertaubatlah kamu, sesungguhnya aku bertaubat 100 kali dalam sehari semalam. Bila pada hari-hari biasa kita dianjurkan bertaubat, maka taubat di bulan Ramadan tentu lebih baiknya. Seringkali kita merasa bahawa dosa yang kita lakukan hanya dosa kecil sahaja, sehingga tak diperlukan bersegera dalam bertaubat. Berkata Ibnu Qayyim, "Lau alimal 'asi an lazata taubata tuzidu ala lazatil ma'siyati adhafan mudha'afah labadara ilaiha a'zama min mubadaratihi ila lazzatil ma'siyah." Artinya, sekiranya seorang pelaku maksiat mengetahui bahawa kenikmatan bertaubat lebih lazat, berniat-niat dari kelazatan maksiat, nescaya dia akan bersegera menuju taubat lebih cepat dari usahanya membuat maksiat. Semoga kita dapat mengisi hari-hari di bulan suci ini dengan penuh keberkatan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruh yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada wa kafar.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه منا متقبلا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami, ahli kampung kami dan seluruh umat Islam di mana jiwa mereka berada. Satukanlah persaudaraan dan perpaduan umat Islam dengan ikatan yang erat dan kukuh. Tetapkanlah iman kami dan teguhkanlah pegangan kami menurut ahli sunnah wal jamaah. Peliharakanlah kami dari amalan dan pegangan akidah yang menyeleweng. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantu dan peliharalah kami dan seluruh umat Islam dari kesusahan penyakit wabak dan bala bencana. Niatkanlah wabak COVID-19 dari bumi-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keselamatan kepada kami untuk menghadapi Ramadan. Berilah kesejahteraan Ramadan untuk kami dan terimalah ibadat Ramadan dari kami. Ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yazkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazirkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya